الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ke surat 27 surah Al-Baqarah ayat 177 hingga 181. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Laisal walakinnal birra man wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى فمن عفي له من أخيه شيء فالمعروف وأداء إليه بإحسان فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك فله عذاب ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون إن ترك خيرا الوصية للأقربين بالمعروف حقا على المتقين صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Lastu bi khairikum inna akramakum indallahi atqakum. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maksudnya tunggu kita sebut iman ini kalau bertambah kuat maka akan bertambahlah kebimbangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun disebut sebagai al-khauf. Nak bicarakan tentang iman dan al-khauf. Kita ada iman dan tamak kepada dan pahala Allah Subhanahu wa taala dan mereka membelanjakan sebahagian rezeki yang direzekikan oleh Allah kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Bukan
ambil tak apa, tapi kena ambil sungguh-sungguh perhatian. Kena ambil perhatian sungguh-sungguh. Moga-moga Allah merahmati anda. Bahawa apabila iman seseorang itu menjadi kukuh dan amalannya menjadi lebih baik, atau disebut sebagai aflah, bila iman kukuh, maka amalannya menjadi lebih baik. Maksudnya amalan kita ni tuan-tuan dirahmati Allah SWT, jangan sekadar kita buat gitu saja, sembahyang tanpa diperbaiki. Sembahyang pun boleh dikatakan malaikat Jibril alaihissalam sentiasa turun untuk tasmi', untuk mendengar bacaan Nabi. Berarti Nabi pun nak betulkan bacaan, apatah lagi kita ni manusia Melayu yang lidah keras makan pinang ni. Lagi-lagilah kena baiki. Maksudnya begitulah rukun-rukun fi'li kita. Pastikan rukun fi'li kita rasa. Sempurnakah sembahyang yang aku lakukan ini? Ya Allah, adakah sembahyang yang aku lakukan ni kamu terima? Dia merasa bimbang. Merasa bimbang. Tapi orang yang dia tidak beriman, maksudnya imannya lemah, dia pakai buat sampai tahap bila pernah, bila kita belajar kita akan tahu bila sujud kita sempurna. Bila kita belajar kita akan tahu bagaimana sebutan huruf yang sempurna. Dia ada makhraj huruf dia. Dia nak belajar sampai tu. Begitulah syarat rukun qauli. Dia akan hati-hati kebimbangannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, jika imannya menjadi lemah dan amalannya menjadi buruk, bila iman lemah, amalan pun buruklah. Tak pedulilah, tak kisah sempurna ke tak sempurna, tak kisah. Maka bimbangnya akan bertambah kurang. Tak pernah fikir, tak bimbang langsung. Tak bimbang. Tak bimbang. Sama ada amalan dia tu sah, amalan dia sempurna ataupun diterima oleh Allah Ta'ala ataupun tidak. Ketika itu rasa aman dan megah diri akan menguntungkan. Rasa ujub menguasai diri dia. Kenapa? Kerana dia ingat apa yang dia buat tu sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak ada khauf, tidak ada rasa bimbang. Kenapa? Lemah iman dia. Ketika itu rasa aman. Rasa aman dan ringan-ringankan amalan kamu. Jangan burukkan amalan kamu. Jadikan ini sebagai teladan untuk diri kamu dan diri orang lain lagi. Maksudnya kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kita muhasabah diri. Kadang-kadang kita tengok orang, kita tengok main semayang tuan-tuan, kita tengok orang buat silap. Kadang-kadang ulama Allah SWT ni, dia suruh kita tengok kesilapan yang dilakukan oleh orang tu. Dia suruh tenung, jangan tunduk, jangan duk nampak kesilapan orang, tapi kena muhasabah. Aku pun toh kesilapan tu aku yang lakukan. Sebab tu orang yang mengaji sufi Allah nak tegur kita. Kan kadang-kadang orang rapat kan. Orang rapat dengan kita kan. Ish, tak berani aku nak tegur ustaz. Kan? Tak tahu dia buat betul. Kita dia ingat tak betul kan. Jadi kita pun tak berani nak tegur. Tapi musuh, dia tak kira, dia nak cerita apa. Dan orang sufi ni dia anggap teguran. Jadi kita kepada Allah SWT, kita akan nampak kekurangan kita, kita akan nampak kesalahan kita. Allah, rupanya banyak silap aku lagi ni. Akan banyak silap kita ni. Dan mulalah kita rasa bimbang kepada penerimaan ataupun sah atau sempurna ataupun tidak tentang amalan. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau bagi nikmat pada mereka. Allazi an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Orang kumpulan yang kita minta ialah kumpulan nabi-nabi. Yang kedua ialah siddiqin, orang dan Subhanahu wa ta'ala. Kita mengaji syarat penerimaan amalan ini ialah pertama
mestilah soleh ataupun kita kata mutaba'ah. Mestilah betul apa yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kena ada ikhlas. Ni kena ikhlas, tak boleh. Sama tuan-tuan. Ikhlas ni hanya kepada orang beriman. Orang kafir tidak ada ikhlas. Dia tak ada ikhlas. Ada puak-puak dia main jumpa, ustaz, bagi kat saya satu jawatan. Saya mau jadi ahli majlis, dan kada kafir. Kena ada amal soleh. Amalan soleh dengan penuh telus dan juga ikhlas. Pertama amal soleh, yang kedua ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kamu tidak diperintahkan ibadat, tak ikhlas lagi tu. Orang kalau nak ibadat yang betul-betul ialah semata-mata mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia belajar al-mutasawwif ni, dia ada maqam-maqam, ada kedudukan-kedudukan dia. Kita ni tuan-tuan duduk maqam amin tu satu huruf, tapi alif satu huruf. Alif lam mim 30 pahala. Oh, kita kira. Untuk apa? Semangat. Supaya kita setiap hari nak baca tak puas lagi nak satu muka. Alhamdulillah aku boleh istiqamah satu juzuk ni berapa ribu huruf. Oh, banyak. Esok nak baca lagi, nak kumpulkan duk main mengaji tu. Duk main mengaji ni dah jadi rutin. Tak main mengaji tak sedap. Tu. Sama ustaz-ustaz ni, dia kalau terlepas puasa ni banyak masjid tak panggil dia. Oh, semua ya. Dia seronok pergi mengajar. Seronok tok guru tuan-tuan. Anak Ustaz Hamdan cerita tok guru ayah dia. Ustaz tu umur 80 lebih dah, tak larat dah. Tak zuk kepada tu nak tu. Lama dia akan naik ke pada makam tu. Tapi kita ni makam kita makam bawah lagi lah. Nak pada pahala, nak ganjaran pahala. Baik, kemudian ia mengharapkan pengabulan dan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas amalannya itu. Berarti kita kena usaha dosa kami. Padahal, alhamdulillah. Selesai dah kerja kita. Tak, dia masih lagi mengharapkan terima amalan kita. Sebab tu lepas mayang kena doa supaya Allah terima amalan kita. Dan Nabi Ibrahim AS tengok, bila dia bergotong royong bersama dengan, bila kita dah buat baik tuan-tuan, pekerjaan yang jahat, kerana bimbang akan ditimpa bencananya dan takut kalau Allah Subhanahu Taala akan menurunkan azab dan siksa atasnya jika ia melakukannya. Bila kita dah baik, kita minta lindung. Jangan cakap apa, nanti bila aku buat aku sudah tidak mustajab lagi. Malu aku nak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang tuan-tuan, dia akan main lintas kita ni buat baik dah, tapi dia main lintasan jahat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia amai lintasan jahat. Amai dia yang lebih bukan betul. Itu sangka jahat ni. Pun astagfirullahalazim. Kalau kita biarkan, lama-lama dia akan terbawa-bawa, kita akan menyebut keburukan orang tersebut dengan mengumpat dan sebagainya. Jadi, mai saja lintasan jahat, ulama jawab, cepat-cepat istighfar, cepat balik kepada Allah, inabah, tubana ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Kita duduk zikir tu. Taubat pada Allah, kembali pada Allah dan menyesal di atas niat-niat yang jahat dan sebagainya. Kena siapa yang tiada sifat dengan sifat-sifat tersebut di atas itu, maka bukanlah ia seorang mukmin yang hakiki. Maksudnya apa? Tak ada rasa bimbang, tak ada, maksudnya bila main lintasan jahat dia telah selalu tidak. Kita ni nak supaya sentiasa melakukan ketaatan, kebaikan pada Allah SWT. Tak mau ada langsung kejahatan. Berarti kalau ada lagi,
hak baik pun buat, jahat pun, berarti kita ni orang yang mencampur aduk, bimbang. Sebab bila campur aduk ni ilmu itu kita tengoklah diri kita atas sifat-sifat yang mulia, nescaya anda akan berjaya dan terselamat insya-Allah. Selamat di dunia yang kita sebut. Orang yang berjaya pada yudkhilhum, apa yang kita kena buat, maksudnya kukuhkan iman, melakukan amalan kebaikan dengan penuh keikhlasan, di samping itu sentiasa bermuhasabah diri supaya